Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita belajar sekali lagi Bahasa Melayu tahun 5, tema 9 unit 25, yang mana pada hari ini kita akan belajar tajuk iaitu anugerah yang bernilai, yang mana pada hari ini kita akan belajar mendraft dan menghasilkan surat kiriman tidak rasmi halaman 192 bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini diharapkan agar kamu dapat menghasilkan surat kiriman tidak rasmi. Kriteria kejayaan pula diharapkan yang pertama, diharapkan agar kamu dapat mendraft surat kiriman tidak rasmi, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat menghasilkan surat kiriman tidak rasmi. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa kata jom sama-sama kita baca petikan yang dipaparkan ini. Afifi bangga kerana penulisan kisah itu telah dipilih sebagai pemenang. Afifi ingin mengutus surat untuk berkongsi coretan kisah itu kepada temannya Jason. Kita dapat saksikan di sini alamat tarikh di sebelah kanan surat. Nama dan alamat lengkap pengirim diletakkan di sebelah kanan. Begitu juga dengan tarikh diletakkan juga di sebelah kanan, di atas surat kiriman. Baiklah, Afif, nama pengirimnya ialah Afifi bin Nazri, dan alamat lengkap pengirim telah jelas nampak di sini. Afifi tinggal di Taman Sri Damai, Johor Bahru. Tarikh 12 September 2000 apa ni? Kita boleh namakan ataupun letakkan tarikh di sini. Tak ada masalah. Kalau tahun ni jelaslah 2021. Baik, pendahuluan. Pendahuluan surat kena ada. Ini format kiriman surat tidak rasmi. Nama dan alamat lengkap pengirim, tarikh, pendahuluan. Menemui sahabatku Jason di Kota Kinabalu, Sabah. Saya berharap semoga saudara dan keluarga dalam keadaan sihat sejahtera. Cukup itu sebagai pendahuluan. Kata sapaan juga kena ada. Kalau lelaki, saudara. Kalau perempuan, saudari. Kan? Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan, nyatakan tujuan surat diutus. Mesti nyatakan tujuan supaya penerima surat tu dia tahu kenapa kamu tulis surat kepada dia. Jadi di sini tujuan Afifi menulis surat apa dia? Adalah untuk menceritakan sebuah kisah seorang murid di sekolah saya yang bernama Nisa. Kisahnya telah saya nukilkan dalam penulisan saya. Penulisan itu membolehkan saya dipilih sebagai pemenang dalam pertandingan di sekolah. Baiklah, setelah kita nyatakan surat yang kita nak utus kepada kawan kita, barulah masukkan isi-isi penting. Jadi untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Jadi isi-isi penting kita boleh nyatakan dalam beberapa peringkat. Contohnya seperti di sini, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Dia mempunyai ibu bapa yang cacat penglihatan. Walaupun ibu bapanya dilahirkan sebagai insan istimewa, Nisa amat menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Pada hari pertama persekolahan, Nisa memimpin tangan ibu dan bapanya melawat persekitaran bilik darjah dan kawasan sekolah. Ibu bapanya sangat teruja sambil memberikan semangat kepada Nisa agar belajar dengan tekun. Ni baru berapa isi? Baru 2 isi. Baik, kita boleh tambah. Baik, isi seterusnya, mari sama-sama kita saksikan. Seorang guru wanita yang kebetulan berada di situ merakamkan pelakuan Mumni Nisa. Beliau sangat tersentuh hati dengan kecekalan Nisa menghadapi dugaan hidupnya. Berita tentang kehidupan Nisa menjadi tular sehingga mendapat liputan pihak media. Mereka telah menemu ramah ibu bapa Nisa dan kagum dengan sikap berdikari mereka dalam hidup.
Ya, ini baru isi ketiga dan isi keempat. Isi-isi penting dan juga perkembangan tentang isi-isi penting dapatlah buat 4 perenggan. Baik, seterusnya mari kita saksikan pula perenggan seterusnya. Jadi kita saksikan di sini, sewaktu perhimpunan sekolah, guru besar memuji akan sikap Nisa itu. Beliau meminta murid-murid di sekolah itu mencontohi sikapnya. Menurut beliau, kekurangan bukanlah penghalang untuk kita berjaya dalam pelajaran. Ini sebagai isi dalam perenggan ke-5. Setakat ini sahaja penutup. Ya, ini bahagian penutup. Nampak ya? Baik, setakat ini sahaja yang dapat saya coretkan buat kali ini. Akhir kata, saya berharap, mesti nyatakan harapan dalam bahagian penutup. Ya, akhir kata, saya berharap agar kita dapat bertemu lagi dalam coretan akan datang. Sekian, terima kasih. Kemudian nyatakan tanda tangan. Sahabatmu tanda tangan, mesti ada tanda tangan. Baiklah, ini merupakan format-format penting yang ada dalam surat kiriman tidak rasmi. Ya, mesti ada nama lengkap, alamat, tarikh, pendahuluan, kata sapaan. Ya, kemudian barulah isi-isi penting. Sekurang-kurangnya nyatakan 4 isi penting. Nyatakan tujuan kamu hendak menulis surat, supaya penerima surat tahu apa tujuan kamu menulis surat. Kemudian barulah bahagian penutupan, kemudian tanda. Baiklah, apa kata jom sama-sama kita uji minda. Soalan tak susah, soalan mudah. Kamu pasti boleh jawab. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa kata mari sama-sama kita menjawab soalan yang dipaparkan ini. Kamu diminta memenuhkan tempat kosong, ya. Penuhkan tempat kosong yang telah disediakan dengan mengisi jawapan yang disediakan di dalam kotak di bawah ini. Menemui saudari yang tinggal di Johor. Jadi apa dan tempat pertama di tempat kosong ni? Anda berada dalam apa ni? Sihat walafiat. Saya di sini sihat-sihat belaka. Baik, nombor 1 apa dia? Pandai. Semoga anda berada dalam betul, keadaan sihat walafiat. Saya di sini sihat-sihat belaka. Nadia, tujuan saya apa? Betul, menulis surat ini adalah untuk cari jawapan kat sini, kat bawah ni. Adalah untuk betul, mengucapkan tahniah atas kejayaan saudari dalam betul, peperiksaan UPSR. Ya, saya mendapat apa? Saya mendapat berita tentang apa dia? Kecemerlangan saudari melalui kekanda saraf. Saya berasa sungguh gembira dan bangga atas kejayaan anda. Kejayaan anda menjadi apa? Pandai. Dorongan anda kepada saya. Saya akan mengikut jejak seperti pandai, kejayaan saudari. Saya akan apa? Seterusnya saya akan apa? Ya betul, berusaha dengan gigih untuk mendapat kejayaan dalam peperiksaan UPSR nanti. Sekian, terima kasih. Yang benar, Susila anak perempuan Umar. Apa kata? Jom sama-sama kita saksikan surat seterusnya. Di sini tak ada dah jawapan. Kamu kena penuhkan tempat kosong dengan jawapan kamu sendiri. Ini surat kiriman rasmi. Yang tadi surat kiriman tidak rasmi, alamat sebelah kanan. Kalau surat kiriman rasmi, formatnya alamat pengirim sebelah kiri, kemudian gariskan, kemudian alamat penerima sebelah kiri juga, kemudian barulah tarikh. Tarikh di eja dalam huruf besar sebelah kanan. Baiklah, melaporkan masalah pencemaran.
Ya, merujuk perkara di atas, saya siapa? Siapa nama dia? Pandai, ya. Nazimah Nazim. Sebab di bawah ni yang benar kan, tanda tangannya Nazimah Nazim, ya. Setiausaha Persatuan Penduduk Taman Kuala Ketil ingin memaklumkan bahawa aktiviti kilang berhampiran taman kami telah menyebabkan masalah apa. Ya, aktiviti kilang. Biasa kilang mengeluarkan asap kan. Jadi asap tu akan menyebabkan apa? Masalah apa? Ya, pandai, ya. Pencemaran udara. Oleh itu kami ingin memohon kerjasama daripada pihak apa? Pandai, ya. Pihak Jabatan Alam Sekitar untuk memantau tahap pencemaran di Taman Kuala Ketil. Ini kerana apa? Pandai, ya. Jerebu tebal telah memberi kesan kepada habitat di sini. Habuk tebal ini telah pokok-pokok layu. Apa dia? Betul. Menyebabkan pokok-pokok layu dan menjejaskan tanaman seperti apa dia? Sayur-sayuran yang ditanam oleh penduduk di sini. Selain itu, penduduk juga terjejas dari segi kesihatan seperti sesak nafas dan selalu keluar jerebu. Sesak nafas dan apa? Penyakit kulit. Sehubungan itu besarlah apa biasanya? Bahagian penutupan mesti ada apa? Cikgu dah nyatakan tadi. Pandai, masih ingat lagi kan? Harapan kami agar kita dapat bekerjasama untuk mengatasi masalah pencemaran ini secepat mungkin. Sekian, terima kasih yang benar. Tanda tangan Nazimah. Jadi dalam kurungan mesti nama penulisnya ditulis dalam huruf besar semuanya, kemudian baru nyatakan ya, apa ni tugas dia punya jawatan. Biasa yang menulis surat, jawatan siapa? Ya, jawatannya apa jawatan? Takkan pengerusi. Jawatan apa? Betul, Setiausaha Persatuan Penduduk Taman Kuala Ketil. Cikgu harap kamu dapat menulis surat rasmi dan tidak rasmi dengan betul selepas ini. Baiklah, itu sahaja. Sekian, selamat maju jaya. Pohon kelapa tumbuh berjajar di tepi pantai. Barang siapa rajin belajar, tentu dia lekas pandai. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.